Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, alhamdulillah, kita telah pun menamatkan kita punya al-wahdatul ula, al-mughamarat ar-riyadhiyah pada sesi yang lepas. Okay, jadi kita akan sambung semula untuk tajuk yang seterusnya. Tajuk yang kedua, al-wahdatul thaniyah, at-tawassulu al-ijtima'iyyu abra internet. Okay. Jadi hari ini alhamdulillah Ustazah akan terangkan sikit tentang subtopik kalimat yang akan kita bincangkan, iaitu tajuk kita hari ini adalah ismun fa'il. Ismun fa'il. Okey, dalam penerangan yang lepas sebelum ni Ustazah telah pun terangkan ismun fa'il tu bersedikit ismun fa'il dan isim maf'ul. Okey, cara macam mana kita nak buat isim fa'il melalui ataupun yang berasal daripada fa'il, isim fa'il yang berasal daripada fa'il, maksudnya daripada mushtaqat. Jadi kita akan bentukkan kalimah tersebut sama ada dia berasal daripada fa'il yang 3 huruf, sama ada yang 3 huruf, ataupun fa'il itu fa'il mazid, fa'il yang lebih daripada 3 huruf, 4, 5 ataupun 6 huruf. Okey. Jadinya untuk hari ini kita akan lebih pergi kepada tajuk isim fa'il yang lebih daripada 3 huruf. Dia dekat dalam fa'il sulasi mazid. Okey, jadi apakah dia punya wazan-wazan? Apakah wazan-wazan yang diguna pakai untuk membentuk isim fa'il? Okey, macam sebelum ni kita ulang balik sikit. Isim fa'il ataupun fa'il ini adalah merupakan pelaku dalam setiap ayat. Pelaku dalam setiap ayat yang pelaku yang melakukan perbuatan yang ada dekat dalam jumlah tersebut. Okey, jadinya kita ada 4 kalimat hari ini, 4 kalimat baru, 4 kalimat baru. Okey, jadi isim fa'il yang pertama, wazannya adalah muf'ilun. Sebutannya adalah muf'ilun. Jadi antara contoh yang boleh kita bawa keluar daripada perkataan muf'ilun itu adalah contohnya perkataan musyrikun. Perkataan musyrik. Pernah dengar perkataan musyrik kan? Okey. Macam tu juga perkataan mu'minun. Perkataan mu'minun, perkataan muslimun, perkataan musyrikun, musyrifun. Okey, itu adalah contoh bagi perkataan yang pertama, iaitu perkataan muf'ilun. Wazan kita guna wazan muf'ilun. Okey. Yang kedua, perkataan yang kedua pula, okey, kita akan jumpa perkataan mufa'ilun. Mufa'ilun, mim fa alif ain lam, mufa'ilun. Okey. Jadi perkataan mufa'ilun itu, okey, boleh kita datangkan contohnya, masalan musyarikun. Musyarikun, muqabilun. Okey. Jadi munasibun. So perkataan itu, perkataan mufa'ilun itu dia berasal daripada perkataan fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Mufa'ilun adalah isim fa'il kepada perkataan fa'ala. Jadi asal perkataan mufa'ilun tu adalah perkataan fa'ala. Okey, suka juga Ustazah untuk tuliskan sikit. Kalau boleh Ustazah tuliskan dekat sini Ustazah. Tak ada whiteboard dekat sini. So nanti insyaAllah dalam kelas langsung je lah nanti Ustazah akan terangkan. Okey,
jadi kita pergi pada perkataan yang pertama tadi. Perkataan pertama kita adalah perkataan muf'ilun. Perkataan muf'ilun. Okey, kalau boleh nampak lah, saya tak tahu boleh nampak ke tak. Perkataan dia perkataan muf'ilun. Perkataan muf'ilun. Nanti insya-Allah nanti lagi saya buat lah. Okey, so perkataan muf'ilun tu boleh kita bagi contoh macam mu'minun. Contohnya, okey, perkataan mu'minun, perkataan musyrikun. Okey. So, ini perkataannya. Contohnya macam daripada perkataan muf'ilun. Okey, kita ada contoh macam mu'minun dengan contoh dia musyrikun. Okey. So, datang daripada mana asal muf'ilun ni? Muf'ilun ini asal datangnya daripada perkataan fi'il madhi dia adalah af'ala. Af'ala, asal dia adalah perkataan af'ala. Okey, af'ala. Okey. So, perkataan dia af'ala, dia tukar fa'il, isim fa'il dia menjadi muf'ilun. Muf'ilun. Okey. Ini adalah wazan yang pertama. Okey. Kemudian wazan yang kedua kita adalah mufa'ilun. Perkataannya adalah mufa'ilun. Okey. So, tengok perkataan dia mufa'ilun. Okey, fa tu ada alif. So, panjang sikit. Jadi mufa'ilun. Okey. Jadi apa contoh perkataan yang boleh kita datangkan daripada kalimah mufa'ilun? Kita boleh datangkan kalimah contohnya musyarikun. Musyarik. Okey. Musyarikun, tu peserta. Peserta musyarikun. Okey. So itu contoh dia. Musyarikun, peserta. Okey. So, dia punya asal daripada perkataan mufa'ilun itu adalah fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia adalah asal daripada perkataan fa'ala. Perkataan apa? Perkataan fa'ala. Jadi perkataan fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Okey, mufa'ilun. So, dia punya asal tadi perkataan daripada fi'il madhi dia 4 huruf, wazannya fa'ala. Okey, jadi dia membentuk isim fa'il dalam bentuk mufa'ilun. Mufa'ilun, contohnya musyarikun. Okey. Kemudian kita pergi kepada perkataan yang seterusnya, perkataan yang ketiga. Perkataan ketiga kita adalah mufa'ilun. Perkataan dia adalah mufa'ilun. Perkataannya adalah perkataan macam ni. Mufa'ilun. Ada kat huruf ain tu adanya syaddah. Ada syaddah. Jadi baca mufa'ilun. So mufa'ilun, contoh dia adalah mu'allimun. Kan kita selalu kan mu'allimun, guru. Mu'allimun. Boleh juga kita katakan mudarrisun. Okey. Jadi ini antara contoh mufa'ilun, wazan dia. Okey. Jadi dia punya contoh dia mu'allimun dengan mudarrisun. Okey. Jadi asal daripada mufa'ilun ni apa? Asal daripada perkataan mufa'ilun itu adalah perkataan 4 huruf fa'ala. Fa'ala, perkataan fa'ala. Okey. Jadi ini adalah fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia adalah fa'ala. Okey. Kenapa saya kata dia ni 4 huruf? Kenapa 4 huruf? Macam mana nak tahu dia ni 4 huruf? Senang sahaja. Kita kena kira fa, ain, lepas tu ada tasydid tu kan, ada syaddah tu. Syaddah tu bermaksud ada dua ain. Jadi fa, ain, lam. Jadilah 4 huruf dekat situ. Itu sebabnya kita menggunakan wazan
kita menggunakan wazan yang aksar min salah satu huruf. Lebih daripada tiga huruf. Okey, jadi seterusnya wazan yang terakhir, adalah wazan mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Mustaf'ilun ni ada 6 huruf. Mustaf'ilun. Okey. So, wazan mustaf'ilun. Mustaf'ilun ni dia panjanglah 6 huruf kan. Asal daripada istaf'ala. Okey. Jadi apakah perkataan yang sesuai dengan perkataan mustaf'ilun? Perkataannya kalau dekat dalam buku dia pakai mustakhdimatun. Mustakhdimatun. Okey. Mustakhdimun lah. Sebab yang kat situ kan sebab dia perempuan. Dalam gambar tu dia perempuan dan ada tamar buta. So kita panggil mustakhdimun. Mustakhdimun. Okey. So ini adalah mustakhdimun. Okey. Musta'milun, mustaqdimun, mustaqbilun. So yang ini dia punya contoh. Dia mustaqbilun, dia punya wazan dia. Jadi dia punya contoh dia mustaqdimun. Okey. Jadi asal daripada perkataan mustaf'ilun tu adalah fa'il sudasi istaf'ala. Perkataan istaf'ala, yastaf'ilu, mustaf'ilun. Okey, 6 huruf mustaf'ilun. Okey, jadi keempat-empat wazan ini adalah wazan untuk isim fa'il. Wazan untuk isim fa'il yang kebiasaannya mereka ini berasal daripada fi'il madinya yang lebih daripada 3 huruf. Bukannya fi'il yang 3 huruf. Kalau fi'il 3 huruf macam sebelum ni saya pernah terangkan. Okey, jadi muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun dan mustaf'ilun. Ini semua kita panggil sebagai wazan. Okey, apa yang maksud kita maksudkan dengan wazan? Apa yang kita maksudkan dengan wazan? Wazan ini merupakan acuan. Acuan. Kalau kita boleh kita panggil macam dia punya tempat cetak. Macam tempat cetak dia, macam acuan dia. Jadi kita nak membentuk sesuatu isim fa'il tu, kita perlukan acuan dia. Jadi bila mana kita dah ada acuan, jadi senang. Kita ambil sahaja perkataan tu, masuk, seolah-olah kita masukkan dalam acuan tu, jadi dia keluar menjadi perkataan tersebut. Dia keluar menjadi baris tersebut dengan huruf-huruf tambahan yang telah ada pada wazan acuan tadi. Contohnya perkataan kita asalnya adalah fa'ala kan. Jadi perkataan fa'ala ni perlu kita tambah. Kalau contohnya kita nak jadikan dia muf'il, kita kena tambah mim dekat depan, berbaris depan, kemudian kena tambah baris bawah sebelum akhir kan. Okey, so dia jadi muf'ilun. Kalau macam ni mufa'ilun, kena tambah mim baris depan, kena tambah alif selepas huruf fa, sebelum akhir baris bawah. So dia ada kaedah dia, kaedah isim fa'il. Okey, jadi untuk lanjut kita boleh rujuk dekat dalam buku teks, yang baru, muka surat 44 dan muka surat 45, untuk kita lebih faham tajuk untuk isim fa'il. Okey, jadi anak murid semua boleh sama-sama buka buku dengan Saza. Okey, kita pergi kepada tajuk yang pertama tadi, tajuk masuk subtopik kita yang pertama, isim fa'il dalam tajuk at-tawassulu al-ijtima'iyyu abra internet. Okey. Jadi gambar yang pertama, yunaqishu al-musyariku ma'a asdiqaihi fi mawqi'il internet. Okey. Yunaqish maksudnya berbincang, musyarik, al-musyarik ma'a asdiqaihi. Si peserta ini bersama dengan kawan-kawannya. Maksudnya orang yang melayari, musyarik, orang yang melayari internet tu, fi mawqi'il internet, dalam medan internet.
Jadi dia berbincang dekat dalam media kan, dekat dalam handphone, dekat dalam laptop kan, dekat dalam PC kita, yang tu semua dekat dalam menggunakan internet. Tapi dia nak highlight tu perkataan yang dia bold warna biru tu. Dia tekankan warna biru tu, perkataan al-musyarik. Al-musyarik ala wazan mufa'ilun, atau wazan mufa'ilun. Kemudian yusyariku al-musyrif fi mawqi'at ta'limi. Yusyariku al-musyrif fi mawqi'at ta'limi. Jadi perkataan yang dia nak tekankan adalah perkataan musyrif. Perkataan musyrif, okey, guru, atas wazan muf'il, atas wazan muf'il. Okey. Kemudian kana al-khattul internet bati'an. Okey, ni dia nak cerita tentang line internet yang lambat. Buffer kan, ada loading dekat situ. Nak kata kana khattul internet bati'an, lambat. La tanshur ma'lumatika asy-syakhsiyyah. Dia tidak, jangan ataupun jangan menyebarkan maklumat peribadi kamu. Okey, kemudian virusul internet muntashira fi mawqi'il maftuh. Virus internet, okey, muntashira, tersebar, fi mawqi'il maftuh, pada tempat yang terbuka. Kemudian masaha al-muallimu, telah memadam, delete, memadam guru al-malaf fi mawqi'il internet. Okey, malaf maksudnya file. So guru tu dia telah memadam file di dalam mawqi' internet. Okey, dalam kita punya apa kita panggil, folder. Folder. Okey. Kemudian tahmilu Fatimah jihazu hasubi ila al-maktabah. Okey, telah membawa Fatimah jihaz hasub, dia macam beg laptop. Jihaz hasub dia macam beg laptop, ke maktabah, ke perpustakaan. Okey. Okey, ini dia nak bagi tahu tentang Fatimah. Fatimah tu dia adalah kita panggil isim fa'il yang original. Isim fa'il yang original. Jadi siapa pelaku dalam cerita tersebut, dalam ayat tersebut, pelaku tersebut adalah Fatimah. Jadi Fatimah itu adalah original, dia punya isim fa'il. Tidak memerlukan, maksudnya Fatimah ini dia adalah isim, dia tidak tumbuh ataupun dia bukan terbentuk daripada fa'il. Dia tidak terbentuk, dia isim fa'il yang tidak terbentuk daripada fa'il. Jadi dia memang al-aslu memang orang. Dia memang orang. Okey, kemudian Fatimah tu menjadi fa'il. Okey. Okey, kemudian yal'abu al-waladu, okey, al-lu'bata ba'da tahmiliha fi hatifi zaki. Okey. So budak lelaki ataupun pelajar lelaki tu dia bermain game lah. Dia bermain game. So perkataan yang dia nak highlight dekat situ sebenarnya adalah perkataan waladun. Perkataan waladun tu adalah isim fa'il. Waladun juga merupakan perkataan isim yang bukan ismul khas, bukan macam nama Fatimah tadi. Dia adalah am sahaja. Okey, tetapi dia juga boleh menjadi isim fa'il kerana dekat dalam waladun tu dia ada pelaku, dia berpotensi, dia karakter dia sebagai pelaku dekat situ. Okey, kemudian syahadat al-mustakhdimatu surah fi YouTube. Okey. Okey, so dia punya perkataan dekat situ adalah mustakhdimatu, pengguna kan. Okey. So mustakhdimatun tu asal daripada perkataan mustaf'ilun, menggunakan wazan ataupun acuan mustaf'ilun. Dan yang terakhir sekali, tatawasalu al-ummu wal-abu
biwasitatil mukalamati bivideo. Okey. Jadi berhubunglah ayah dan ibu, okey, biwasitah maksudnya dengan perantaraan video, dengan perantaraan video, macam kita buat video call kan. Okey. So dekat dalam ayat tersebut, al-ummu wal abu, okey, al-ummu tu, perkataan al-ummu tu adalah dia punya fa'il, pembuat dia. Okey. So ayah dan ibu, so dia dua orang tu lah. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh perkataan isim fa'il yang boleh kita guna pakai dengan menggunakan wazan-wazan, timbangan-timbangan ataupun acuan-acuan yang telah ditetapkan. Okey, jadi ini adalah 4 wazan yang merupakan wazan yang berasal daripada sulasi mazid, fi'il sulasi mazid, fi'il yang lebih daripada 3 huruf. Okey, jadi sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain slot, insyaAllah. Jadi anak-anak boleh pergi ke muka surat 46 dan terus baca di Maharatul Istima' wal Kalam. Di Maharatul Istima' wal Kalam tu nanti ada barcode dekat tepi alif ba jim dal tu, ada barcode dekat tepi tu. So boleh scan barcode tersebut dan boleh dengarkan Maharatul Istima' wal Kalam di muka surat 46 tersebut. Okey. Jadi insya-Allah kita akan teruskan di lain hari dan di lain waktu. Ila liqa wa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.